Selamat malam dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada guru besar, kepada rakan-rakan SK Syed Agustin dan juga kepada yang saya hormati pensyarah Dr. Muhammad Firdaus bin Abdullah, pensyarah HSM 5034 Sejarah Sosioekonomi Malaysia dari USM, dan selamat sejahtera juga diucapkan kepada rakan-rakan sekuliah. Jadi pada petang ini saya akan berkongsi tentang tajuk pembentangan saya, yaitu analisis dasar ekonomi baru di EB ke arah pencapaian matlamat pengurangan dasar kemiskinan dan penyusunan semula struktur masyarakat sejak tahun 1970 hingga 1990. Sebelum itu saya ingin kenal pasti, adakah dapat didengari ataupun dilihat slide saya? Boleh bagi respon rakan-rakan? Setakat ni jelas. Nampak Cikgu Stanley? Okey. Jelas. Okey, kalau saya pembesarkan dia sebegini, dapat lihat? Hello? Sama dapat ya. lihat? Dapat Boleh lihat? Kecil. Kecil. Ya. Boleh view screen kah? Saya nak buat dia besar macam ini, boleh? Ini full muka surat. Dapat lihat? Kecil Cikgu Stanley. Sangat. Kecil. Okey, jadi saya pakai yang di luar itulah. Okey, macam ini ya. Boleh? Ini boleh? Okey. Okey, saya mulakan. Dasar ekonomi baru mula dikenalkan pada tahun 1970. Ekoran daripada peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1967. Peristiwa rusuhan ini membuktikan dengan jelas bahawa wujudnya perasaan syakwa sangka dan perasaan pemusuhan yang amat ketara dalam kalangan rakyat pelbagai kaum serta jurang ekonomi yang ketara. Jadi Tun Abdul Razak menganggap suatu pembaikan perlu dilakukan dalam pelbagai sektor haruslah dilakukan supaya tidak wujud jurang perbezaan yang ketara antara kaum. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar menyifatkan di EB dilancarkan sebagai sebahagian daripada strategi menyeluruh Razak untuk menyatukan kembali dan membina semula negara selepas pengalaman trauma rusuhan kaum 13 Mei 1969. Tun Razak yakin bahawa penyusunan semula ekonomi negara haruslah dilakukan dengan lengkap dan dengan mengubah cara hidup tradisional, dan bahagian yang terpenting ialah pembahagian harta dan peluang untuk mendapat kemajuan yang lebih saksama bagi semua rakyat. Di samping objektif mewujudkan kemakmuran untuk semua rakyat negara ini supaya tiada komuniti yang mengalami rasa kerugian dan terampas. Ianya juga menekankan objektif penting bagi meningkatkan status ekonomi orang Melayu. Kalau kita melihat pada carta ini, berdasarkan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri, kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu jauh lebih tinggi, iaitu 64.8% berbanding kaum Cina dan India. Sementara purata pendapatan keluarga Melayu pula jauh lebih rendah berbanding dengan kedua-dua kaum tersebut, iaitu sebanyak RM172 sahaja. Okey, ini adalah menunjukkan carta dia daripada sumber iaitu UPE. Okey, kita berbalik kepada pengasasan dasar ekonomi baru. Sekiranya keamanan yang berterusan dalam kalangan penduduk Malaysia hendak dikekalkan, jadi taraf hidup orang Melayu mestilah dinaikkan kepada suatu peringkat supaya mereka tidak lagi merasakan mereka berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada orang Cina dan India. Jadi ini adalah penyataan yang diambil daripada Tun Abdul Razak. Oleh itu Tun Abdul Razak
mengarahkan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk membentuk suatu dasar ekonomi yang baru dan berfungsi sebagai asas rancangan 5 tahun Malaysia kedua yang dilancarkan pada tahun 1971 yang dinamakan sebagai dasar ekonomi baru. Jadi, dasar ekonomi baru dirangka dengan niat untuk memberikan kandungan dan isi kepada ideologi pembangunan negara Malaysia yang baru seperti yang terdapat dalam rukun negara yang dibentuk selepas 13 Mei. Dasar ekonomi baru didasarkan kepada pembentukan perikatan baru tentang unsur-unsur politik sederhana di dalam masyarakat dan juga pada formula baru. Dalam rancangan Malaysia pada halaman kelima, kita dapat beliau telah menegaskan dan menyatakan bahawa DEB tidak akan mengambil hak orang bukan Melayu sama ada warga negara atau bukan warga negara. Pelaksanaan strategi jangka panjang untuk mewujudkan keamanan dan perpaduan antara kaum melalui pembentukan dasar dan rancangan Malaysia oleh Tun Razak adalah berteraskan pengalaman beliau semasa dalam institusi perkhidmatan awam dan menjadi ahli kabinet. Beliau banyak berkongsi pendapat dengan ramai ahli politik luar negara, di antaranya Dr. Rhys Williams daripada Britain dan pernah melawat Amerika Serikat di bawah rancangan A Leader Specialist Grant, yakni beliau mengkaji sistem pentadbiran kerajaan, rancangan pembangunan dan sistem politik. Melalui pengalaman inilah sedikit sebanyak mempengaruhi beliau dalam pembentukan dasar dan rancangan dalam negara. Pelaksanaan DEB disempurnakan oleh Jawatankuasa Ekonomi, Majlis Perundangan Negara yang dipengerusikan oleh Tan Sri Mansur Othman, Tun Hussein On, Tengku Ahmad Ritaudin, Profesor Ungku Aziz, Profesor Syed Husin Alatas, Tan Sri Goh Ik Chiong, Tan Sri P.P. Narayan, Reverend Dennis C. Doughton, Datuk Kamwun, Datuk Stephen Kaloningkan dan Datuk P.G. Lim. Ini adalah gambar dia yang kita lihat. Okey, dan kita ada melihat Magran di sini, iaitu Majlis Gerakan Negara yang bertindak untuk merancang ekonomi semasa darurat. Okey, kita pergi kepada analisis khusus permasalahan ekonomi yang memberikan kesan terhadap keruncingan sosial dan politik pada era 1960-an. Permasalahan ekonomi akan memberikan kesan terhadap aspek politik dan sosial sebuah negara. Permasalahan ekonomi negara pada era 1960-an dan sebelumnya memberikan implikasi yang signifikan dengan peristiwa 13 Mei, menggugat keharmonian politik dan sosial negara ini. Jadi gambar yang tertera di sini iaitu Profesor Dr. Tu Kek Kim pernah menyatakan signifikan kemajuan ekonomi dengan perkembangan politik dan sosial sesebuah negara. Dengan menyatakan ekonomi merupakan daya penggerak yang penting dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan yang utama dalam sejarah manusia seringkali terjadi akibat persaingan ekonomi atau pengejaran sumber-sumber ekonomi. Ini adalah jelas pernyataan beliau ini dan begitu signifikan dengan sejarah dunia ini, di mana kerana ekonomi, penjajahan dan imperialis itu berlaku. Dan kita menganalisis keruncingan ekonomi pada era 1960-an. Penilaian harus melihat pada permasalahan ketidakseimbangan ekonomi yang telah timbul sejak zaman penjajahan kolonial British. Pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah tidak seimbang antara wilayah pantai barat dan timur Malaysia, antara wilayah Sabah, Sarawak dengan Semenanjung Malaysia, antara kaum serta di antara kawasan bandar dan luar bandar. Okey, sorry, saya emit rakan-rakan dulu. Okey.
Senario ini dipengaruhi oleh faktor geografi sebagai pemisah wilayah, kemajemukan kaum di Malaysia, dualisme ekonomi dan kesan sejarah dan politik. Kita melihat dari segi faktor ekonomi. Malaysia terbentuk daripada dua wilayah yang bergabung membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 dengan keluasan 132,000 kilometer persegi. Wilayah Sabah dan Sarawak telah dipisahkan oleh Lautan Cina Selatan daripada Semenanjung Tanah Melayu. Kedudukan geografi Malaysia di kawasan tropika Khatulistiwa mempunyai kelembapan serta hujan tahunan yang tinggi, menentukan kebergantungan ekonomi penduduk lebih berorientasikan pertanian secara praktisnya berbanding perdagangan. Keadaan muka bumi di Malaysia yang terdiri daripada gunung ganang, kawasan berbukit dan tanah tinggi, serta hutan khatulistiwa yang kekal menjadi penghalang perhubungan komunikasi yang berkesan. Senario geografi sebegini memberikan signifikan terhadap senario geografi sebegini memberikan signifikan terhadap pembangunan wilayah yang tidak seimbang, iaitu yang mempunyai hasil bumi yang ekonomi dengan pengeluaran kayu kayu, minyak petroleum, gas asli, biji timah, perak, arang batu dan sebagainya berbanding negeri-negeri yang tiada sumber ekonomi. Maka pembangunan wilayah adalah berpusat di kawasan utama pengeluaran sumber ekonomi kerana kepentingan ekonominya. Di kawasan ini diwujudkan kawasan penempatan utama yang seterusnya berkembang menjadi bandar dan pusat perkembangan ekonomi. Ini dimangkin dengan penghijrahan migrasi luar bandar ke bandar maupun imigrasi dari negara luar ke wilayah pusat ekonomi ini. Jalinan hubungan komunikasi seperti jalan raya, jalan kereta api, telekomunikasi dan pendidikan telah dibangunkan dan dikembangkan di wilayah ini berbanding wilayah yang tiada daya tarikan ekonomi yang akan diabaikan kepada perkembangan pesat pembangunan. Bagi wilayah Sabah dan Sarawak yang mempunyai hutan tebal, sungai-sungai yang bercabang, serta keadaan muka bumi berbukit bukau pastinya menjadi halangan pembangunan yang ketara kerana melibatkan kos pembinaan jaringan komunikasi yang sangat tinggi tanpa pulangan modal dan kepentingan ekonomi sebagai timbal balik usaha kerajaan itu. Permasalahan urbanisasi mula timbul di kawasan penempatan padat yang berpusat di bandar melahirkan kelompok miskin bandar dan peningkatan permasalahan sosial. Manakala kawasan luar bandar dan pendalaman terbengkalai tanpa pembangunan ekonomi serta kekurangan peluang pekerjaan yang sesuai kerana pengaruh peralihan pertanian sara diri kepada perkilangan, industri, kehidupan moden dan memperoleh segala kemudahan asas yang terdapat di bandar. Kemakmuran ekonomi dan kekayaan hasil bumi negara ini, khususnya biji timah, getah dan lada hitam, telah menyumbang kepada imigrasi orang Cina, iaitu dari tanah besar Cina, terutama orang Hokkien, Cantonese dan Hakka, dan orang India daripada India Selatan dan Sri Lanka, serta kelompok minoriti iaitu orang Thailand, Pakistan, Serani, Eropah dan lain-lain. Kemajemukan bertambah populasinya setelah kemasukan Sabah dan Sarawak yang terdiri daripada berpuluh-puluh etnik. Okey. Berpuluh-puluh etnik berbeza pada tahun 1963. Sejarah kemakmuran kaum mula menjadi penting apabila pihak Inggeris mengawal dan menguasai negeri-negeri Melayu dimulai pertengahan abad ke-19. Kaum bukan Melayu, terutama Cina dan India, mendominasi kependudukan di pantai barat Semenanjung Sabah dan Sarawak. Kawasan
peluang ekonomi yang tinggi. Jumlah di pantai barat barat Semenanjung Malaysia dan kawasan pusat bandar di Sabah dan Sarawak. Di situlah berlakunya imigrasi daripada China dan juga daripada India. Kawasan peluang ekonomi yang tinggi. Jadi jumlah penduduk negara sedang bertambah dengan kadar tahunan sebanyak 2.5% dengan kadar sebanyak 2.5% secara tahunan, dan diikuti dengan Melayu 3%, India 2.2% dan China 1.7% secara kadaran tahunan pertumbuhan dalam setahun. Kerancakan penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu pada tahun 1870-an telah menyebabkan hampir 65% daripada keseluruhan penduduk negeri Selangor khususnya adalah orang Cina, dan penghijrahan orang India yang melibatkan sebanyak 703,809 orang ke Tanah Melayu sehingga tahun 1931. Di negeri-negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura menunjukkan penurunan penduduk Melayu. Pada tahun 1871 bilangannya berjumlah 52%, manakala pada tahun 1891 41%, dan pada 1931 berjumlah 25% sahaja penduduk Melayu di Singapura. Dominasi diversity kaum ini mewujudkan kepelbagaian budaya, agama, bahasa dan kepercayaan. Ini cenderung mempengaruhi sikap berbagai komuniti yang terdapat dalam masyarakat Malaysia dari aspek pandangan politik dan perhubungan sosial. Kita melihat faktor yang kedua. Ini adalah faktor yang menyebabkan antara lain kenapa berlakunya rusuhan kaum pada tahun 1969, dan ini juga merupakan faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan DEB. Yang ketiga adalah dualisme ekonomi. Ini adalah faktor yang ketiga. Faktor pertama tadi adalah geografi, yang kedua tadi kemajemukan kaum, dan faktor yang ketiga adalah dualisme ekonomi. Semenjak awal penjajahan, kaedah pengeluaran ekonomi di negara ini terbentuk pada dua jenis yang bersifat berlainan dan selari. Selari iaitu dualisme ekonomi. Pengeluaran ekonomi berskala besar dengan kegiatan perdagangan syarikat saham bersama Inggeris seperti syarikat Guthrie, Harrison and Crossfield dan lain-lain yang mendominasi kegiatan ekonomi pelombongan biji timah menggunakan teknologi moden, peladangan getah, minyak sawit dan lada hitam. Aktiviti ekonomi ini bertumpu di bahagian barat Semenanjung Malaysia yang kaya dengan sumber ekonomi dan tanah yang subur. Di sini juga telah tersedia wujud pelabuhan entrepot Pulau Pinang, Melaka, Kelang dan Singapura yang mengendalikan perdagangan import-ekspor antarabangsa. Kegiatan ekonomi yang tinggi ini meninggalkan pengaruh kendalikan oleh syarikat-syarikat perniagaan yang sama atau anak syarikat yang didasarkan pada teknologi moden, pendidikan, mekanisme perdagangan dan pertukaran antarabangsa, serta mempunyai bursa saham yang diniagakan bursa saham London. Bank-bank besar seperti Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank turut menyokong pemodalan syarikat-syarikat ini. Sistem perniagaan moden ini lebih tersusun serta memberikan keuntungan dan upah yang tinggi. Ini meninggalkan pengaruh kemodenan dan kesan terhadap budaya dan sistem nilai setempat. Bentuk ekonomi yang kedua adalah berdasarkan kepada kaedah tradisional dan setempat. Ini dia. Yang bergantung kepada pertanian petani, kepada penanaman padi, kelapa, kopi dan nelayan.
kegiatan ekonomi sara diri dan pertanian skala kecil ini tidak tersusun dan berstruktur. Penggunaan bank dan kemudahan kredit tersusun tidak meluas dan tidak mendapat sokongan serta keyakinan pihak bank. Sistem ekonomi bentuk sebegini melibatkan majoriti orang Melayu di negeri utara dan timur semenanjung Malaysia. Sektor moden berkembang dan membangun menjadi sektor bandar, perdagangan dan industri. Manakala sektor tradisi tidak bergerak maju, malah merosot apabila desakan penduduk bagi memperoleh tanah akibat pertambahan penduduk. Apabila orang Cina dan India membentuk lapisan ekonomi di bawah lapisan orang Eropah dalam ekonomi moden, mereka mendapat faedah dan berupaya mengambil alih perusahaan apabila orang asing meninggalkan kepentingan mereka setelah merdeka. Ini berbeza dengan orang Melayu yang terperangkap dalam sektor pertanian tradisi dan nelayan ataupun dalam sektor perkhidmatan di peringkat persekutuan dan negeri. Dalam sektor swasta, orang Melayu dianggap tiada pengalaman yang sesuai, disekat halangan budaya, suku kaum dan bahasa. Di mana selain sektor kerajaan, hanya pekerjaan sebagai buruh terbuka pada orang Melayu. Jurang ekonomi dari segi sejarah, walaupun terdapat desakan dan dalam susunan ekonomi dan sosial, namun orang Melayu dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan serta menyerap pengaruh asing dalam masyarakat. Orang Melayu dari segi sejarah, walaupun terdapat desakan dan tekanan dalam susunan ekonomi dan sosial, namun orang Melayu dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dan tidak merasa terancam dengan kedatangan imigran Cina dan India yang menetap dan pesat di negeri Selat dan Barat semenanjung Malaysia. Orang Melayu tidak pernah mencabut secara terbuka kedaulatan politik Melayu dalam perkara setempat dan kehidupan harian. Kelompok berlainan kaum menetap dan bekerja berasingan. Orang-orang Eropah mengakui bahawa orang Cina dan India berguna kepada ekonomi, berguna kepada mereka yang telah menyediakan infrastruktur lengkap untuk ekonomi mereka sebagai orang perantaraan berhubung dengan orang Melayu. Golongan Cina yang kaya menjadi tumpuan pasaran yang baik kepada barang-barang Inggeris. Dalam proses begini, taraf politik dan ekonomi orang Melayu menjadi merosot selaras dengan peningkatan kuasa ekonomi orang Cina dan kemudian diikuti dengan kuasa politik mereka apabila orang Cina memasuki proses politik secara aktif. Orang Melayu merasa bimbang dan hilang kawalan terhadap negaranya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun, pada tahun 1940-an, yaitu seperti yang kita maklum 1946, Parti UMNO, orang Melayu dapat disatukan oleh Dato' Onn Jaafar untuk jadi parti perikatan yang wujud di antara UMNO, MCA dan MIC telah membentuk penanda aras utama politik Malaysia. Akhirnya berjaya mendapat kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Hubungan kerja didasarkan pada imanan berstruktur seperti dipersetujui oleh kepimpinan politik sebagai tolak ansur tahun 1957. Intisari tolak ansur adalah bahawa orang Melayu akan memberikan konsesi kewarganegaraan yang lebih banyak, manakala bukan Melayu akan mengakui kedudukan istimewa orang Melayu yang kemudian persetujuan ini menjadi sebahagian pelengkap pelembagaan persekutuan Sarawak dan Singapura semasa pertempuran 1962. Namun, pertimbangan tolak ansur ini menjadi longgar apabila parti politik Cina mula mempersoalkan hak-hak orang Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia dan diterjemahkan dalam pilihan raya selepas 1957
dengan sebilangan besar orang bukan Melayu menyokong pihak pembangkang. Ini mengurangkan kuasa politik orang Melayu. Pada masa yang sama, orang Melayu menyedari masalah ketidakserataan ekonomi dan menuntut hak sebagai penduduk asal yang merasakan kerugian kepada orang bukan Melayu. Perasaan takut bahawa orang Melayu akan turun taraf politiknya, ekonomi dan kedudukan sosial yang rendah telah membangkitkan tentangan kepada orang bukan Melayu. Inilah faktor utama yang mencetuskan kuasa hati kaum Melayu dan bukan Melayu sehingga berlakunya tragedi berdarah peristiwa 13 Mei. Okey, bagaimana? Masih bersama saya? Halo? Masih. Okey. Masih. Terima kasih. Kita pergi kepada perkara utama, iaitu matlamat dasar ekonomi baru. Pihak kerajaan di bawah pimpinan Tun Razak selaku pengerusi Majlis Gerakan Negara selepas darurat, jadi diwujudkan Majlis Gerakan Negara, menyedari ketidakseimbangan sosial ekonomi sebagai faktor utama rusuhan kaum 1963. Beliau telah mengarahkan unit perancang ekonomi untuk membentuk suatu dasar ekonomi yang berfungsi sebagai asas rancangan 5 tahun Malaysia kedua yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru pada Januari 1970. Pertama ini ialah untuk menggalakkan paduan negara menerusi langkah pembangunan yang seperti yang tertera di sini, membasmi kemiskinan dengan meninggikan taraf pendapatan dan menambahkan peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Tujuan ini akan dicapai melalui rancangan-rancangan yang boleh menambah daya pengeluaran dan pendapatan mereka yang mempunyai pekerjaan yang rendah daya pengeluarannya. Menambah peluang untuk menukar lapangan kegiatan daripada kegiatan yang rendah daya pengeluarannya kepada yang tinggi dan mengadakan berbagai perkhidmatan sosial khususnya untuk meninggikan taraf hidup golongan yang berpendapatan rendah. Dan matlamat yang kedua adalah untuk mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk membaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang agar dapat mengurangkan dan akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Rancangan untuk mencapai ini termasuk memodernkan cara hidup penduduk luar bandar, mempercepat dan mempertimbangkan perkembangan kegiatan bandar, mengadakan pusat pembangunan baru, satu masyarakat perdagangan dan perusahaan Melayu di semua jenis dan peringkat pengurusan. Ini akan memastikan supaya orang Melayu dan kaum Bumi Putra yang lain dapat bersama-sama menyertai semua aspek ekonomi di negara ini. Bagaimanakah DEB ini untuk strategi pelaksanaan DEB ini untuk mencapai matlamat tadi? Yang pertama, untuk membasmi kemiskinan digunakan 5 strategi. Yang pertama, meningkatkan 2 kali ganda bantuan tanah berbanding yang sedia ada dengan melibatkan tanah seluas 1 juta ekar untuk sepanjang masa rancangan dan memberikan pekerjaan serta pendapatan kepada 100,000 orang. Strategi yang kedua iaitu meningkatkan rancangan penanaman semula getah untuk pekebun-pekebun kecil dengan sasaran 685,000 ekar di samping mewujudkan kilang-kilang memproses getah untuk menghasilkan getah SMR bagi meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga, menggalakkan pemodenan sektor luar bandar dengan meluaskan lagi penggunaan sains dan teknologi, kaedah ternakan dan teknik perikanan yang moden. Jadi yang keempat, dengan meluaskan rancangan pertanian
peraturan kredit dan pemasaran yang sempurna melalui Persatuan Pemasaran Pertanian Persekutuan. Dan yang kelima, menyediakan kemudahan seperti prasarana pendidikan, pusat kegiatan perumahan, bekalan air dan elektrik kepada kumpulan yang berpendapatan rendah di kawasan bandar dan desa. Seterusnya, kita melihat kepada strategi penyusunan semula masyarakat. Strategi yang kedua adalah menyusun semula masyarakat dengan penghapusan pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. Kalau sebelum ini, kita melihat bahawa orang Melayu terlibat dalam pertanian, ekonomi adalah orang orang Cina sebagai pedagang dan peniaga, manakala orang India bekerja. Dalam ini, strategi kedua yang semula masyarakat dengan penghapusan pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonominya. Jadi Tun Razak berusaha menyusun semula struktur masyarakat untuk membaiki ketidakseimbangan ekonomi dan membentuk masyarakat perdagangan dan perusahaan Melayu dengan mengemukakan 3 langkah jangka panjang. Yang pertama, pihak kerajaan turut berperanan aktif dalam pembangunan perdagangan dan perusahaan dengan menubuhkan agensi amanah sebelum ianya dipindahkan kepada orang Melayu atau bumi putra. Yang kedua, pihak kerajaan menubuhkan sebanyak mungkin kawasan perindustrian dan mewujudkan bandar baru serta mengenal pasti kawasan yang baru diterokai. Yang ketiga, melatih orang Melayu dan bumi putra dalam bidang pengurusan agar mereka dapat melengkapkan diri untuk mengendalikan syarikat perdagangan dan perusahaan. Penyusunan semula tenaga mengikut kaum ini dalam rangka pelaksanaan penyusunan semula guna tenaga mengikut kaum ini dalam rangka pelaksanaan DEB merupakan langkah penting kerajaan dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan yang produktif bagi menghapuskan kemiskinan dan membaiki keseimbangan ekonomi antara kaum. Ini adalah data unit perancang ekonomi pada tahun 1970. Kita lihat di sini penglibatan orang Melayu, Cina dan India dan lain-lain kaum. Okey, berdasarkan penglibatan mengikut etnik ataupun mengikut kaum. Jadi dari data ini kita lihat bahawa golongan orang Melayu banyak terlibat di dalam pertanian, manakala orang Cina banyak terlibat dalam pelombongan dan perniagaan, dan orang India banyak terlibat di dalam peladangan dan juga perniagaan. Jadi dengan data-data sahih yang diperolehi ini, menerusi kajian unit perancang ekonomi, kerajaan telah mengeluarkan 4 dokumen rasmi sepanjang tempoh 1969 sebagai analisis yang bersifat perintis, inovasi berkaedah dan pencarian sokongan perangkaan. Okey, yang pertama, dokumen A, dasar bagi pertumbuhan ekonomi dengan imbangan kaum, yang ditulis selepas beberapa minggu berikutan rusuhan 13 Mei. Penulisan pertama yang bersifat peribadi oleh Ketua Perkhidmatan Penasihat Pembangunan Universiti Harvard di Malaysia yang bertugas di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Just Poland. Okey, dan beliau telah mensusunkan dasar ekonomi ini bersama dengan Jack Dickinson dan Saniman. Jadi dokumen ini penting dijadikan bahan rumusan, isu perbahasan dan dokumen rujukan dalam analisis lanjutan. Yang kedua adalah dokumen B tentang ketaksetaraan kaum dan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan diedarkan ke seluruh jabatan kerajaan pada masa itu, 1970. Kemudian dokumen C, iaitu
spesifik tentang dasar ekonomi baru. Dikeluarkan pada Mac 1970 oleh Jabatan Perpaduan Negara sebagai arahan kepada semua jabatan dan agensi kerajaan dan dijadikan panduan asas untuk rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1975. Jadi sebagai peringatan kita bahawa dasar ekonomi itu mula dilaksanakan menerusi rancangan Malaysia yang kedua. Okay, dokumen D iaitu sasaran guna tenaga, pengeluaran dan imbangan ekonomi mengikut kaum bagi rancangan Malaysia kedua. Dokumen ini memberikan konsep, kaedah pengenalian, pendekatan kewangan dan objektif penyataan penglibatan DEB bagi penstrukturan semula ekonomi. Dalam strategi pelaksanaan DEB dan membaik pulih sosioekonomi negara, sebenarnya Tun Razak bersama Magram telah melaksanakan strategi jangka pendek sebagai pemangkin kepada program-program di bawah DEB sejak Mei 1969. Analisis strategi jangka pendek ini dilihat menerusi tindakan kerajaan meminda Perlembagaan Malaysia dan penambahbaikan rancangan Malaysia 1970 hinggalah 1990 berasaskan DEB. Pada tahun 1970, Tun Razak dengan persetujuan Majlis Perundingan Negara secara arbitrari memerintahkan untuk dikuatkuasakan segala akta hasutan. Akta ini memperuntukkan bahawa menjadi suatu kesalahan kepada sesiapa sahaja yang mempersoalkan secara terbuka isu sensitif yang terkandung dalam perlembagaan negara, termasuk berkaitan kuasa dan keistimewaan yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan Islam sebagai agama persekutuan. Akta ini dikuatkuasakan sebagai langkah membendung pertikaian isu sensitif tersebut, di samping untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berulang. Pindaan perlembagaan Malaysia melibatkan Artikel 10 kebebasan bersuara, Artikel 63 dan 72 keistimewaan ahli parlimen, Pasal 152 bahasa Melayu dan Artikel 153 hak istimewa orang Melayu. Misalnya dalam Pasal 153 memberi ruang lebih besar kepada orang Melayu. Pindaan tersebut menetapkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk menentukan bilangan tempat ataupun kota yang perlu direservkan oleh mana-mana pengajian tinggi bagi orang Melayu. Ini bertujuan mengimbangkan pelajar mengikut kaum dalam setiap disiplin pengajian dan mengelakkan penguasaan sesuatu kaum terhadap sesuatu bidang tertentu. Pada masa yang sama, Majlis Perpaduan Negara ditubuhkan untuk membincangkan perkara berkaitan dengan perpaduan serta mengkaji rancangan yang akan dilaksanakan untuk memupuk keharmonian kaum. Majlis ini mengandungi 66 orang ahli mewakili pelbagai kepentingan. Seterusnya, Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan pada tahun 1972 untuk menyelaraskan fungsi Majlis Perpaduan Negara dan Majlis Muhibah. Kepentingannya kepada DEB adalah sebagai medan perbincangan dan memperhalusi rancangan kerajaan serta maklum balas daripada pihak yang berkepentingan. Tanpa batasan kaum, fahaman politik dan agama. Ideologi kebangsaan Malaysia iaitu rukun negara dibentuk pada 31 Ogos 1970 dengan persetujuan Majlis Perpaduan Negara dan DEB dirumuskan oleh kerajaan sebagai asas ekonomi tentang rukun negara. Jadi intipati dasar ekonomi baru itu ada mengandungi perkara-perkara asas ekonomi yang terdapat di dalam rukun negara. Tun Razak menyedari bahawa keunggulan rukun negara dan perolehan
persetujuan ramai, namun penentuan sama ada perjuangan bagi memperoleh perpaduan akan dicapai atau tidak akan diketahui melalui penyusunan semula negara dari segi ekonomi dan sosial. Jadi strategi jangka pendek ini adalah asas penting kelancaran pelaksanaan DEB, kerana dengan pengukuhan perundangan dan pelembagaan dapat mengatasi tentangan negatif oleh individu, komuniti atau pihak yang berkepentingan terhadap DEB. Selain itu, pembentukan rukun negara dan penumbuhan agensi kerajaan yang bertanggungjawab ke arah perpaduan sebagai mekanisme sokongan kelicinan proses pelaksanaan DEB. Jadi sebelum DEB itu dilaksanakan sepenuhnya, beberapa perkara asas tentang perpaduan dan perundangan serta perlembagaan telah diatur terlebih dahulu oleh Magran ni tadi supaya berlakunya kelancaran pelaksanaan DEB pada 1970-an. Jadi strategi jangka masa panjang DEB selama 20 tahun adalah khusus dalam meningkatkan aspek ekonomi, mesti ada 4 fasa. Fasa yang pertama seperti kita lihat iaitu rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1975. Fasa yang kedua di bawah rancangan Malaysia ketiga 1976 sehingga 1980. Fasa yang ketiga rancangan Malaysia keempat bermula 1981 hinggalah 1985, dan fasa yang keempat di bawah rancangan Malaysia kelima 1986 sehinggalah 1990. Dan DEB telah tamat pada tahun 1990. Walau bagaimanapun, kita semua yang berada di sini saya rasa memang terlibat secara langsung dasar ekonomi baru ini di dalam kehidupan seharian kita sekalipun. Okey, kita melihat satu persatu rangkaiannya. Dalam rancangan Malaysia kedua, kerajaan telah memanfaatkan perkembangan dengan menyediakan peluang pekerjaan dan secara langsung akan meningkatkan ekonomi rakyat. Agensi-agensi kerajaan seperti MARA, Majlis Amanah Rakyat, FILDA, Federal Development Authority dan Bank Pertanian ditubuhkan masa itu untuk meningkatkan ekonomi, luar bandar dan kaum bumi putera. Aktiviti pembangunan luar bandar dilakukan menerusi pembangunan bersepadu luar bandar ILD dengan pertumbuhan seperti Kesedar, Ketengah, Dara, Kejora, itu ditubuhkan Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas yang ditubuhkan dengan usaha meningkatkan modal dalam sektor pertanian oleh kaum bumi putera. Dan di dalam ANK 1, ANK 3 kita melihat sektor pertanian dan perindustrian diberikan tumpuan di kawasan yang betul, iaitu industri kecil untuk dibangunkan dengan menambahkan kemudahan kredit dan perkhidmatan lanjutan. Rancangan pembangunan wilayah turut dikenalkan menyusi Kejora, Ketengah, dan Kesedar. Menerusi rancangan Malaysia keempat, pewujudan dasar perswastaan dengan beberapa aset milik kerajaan telah diswastakan dengan tujuan pemodenan aset tersebut. Di antaranya, kalau kita ingat, pada tahun 1980-an, Lebuh Raya Utara Selatan di bawah UEM Berhad, Syarikat Televisyen Malaysia Berhad, TV3, sebelum itu tidak ada TV3, hanya TV1 dan TV2, dan pada tahun di bawah rancangan Malaysia keempat inilah wujudnya TV3 itu tadi, di bawah dasar perswastaan, dan perkhidmatan telefon pun telah dikemas kini oleh Syarikat Telekom Malaysia. Penumbuhan perbankan industri Malaysia HICOM bagi menjayakan pembangunan perindustrian berat. Jadi HICOM ini
yang bertanggungjawab untuk melaksanakan proton. Dan pada masa itu, kalau kita ingat, wujudnya kereta proton gagal pada masa itu, 1980-an. Selain itu, ditubuhkan pemodalan Nasional Berhad, PNB dan Skim Amanah Saham Nasional pada tahun 1980 juga. Di bawah INK 4 ini telah wujud ASN untuk menyumbang pemilikan harta dan saham perindustrian bagi Bumi Putra dan Bumi Putra. Kawasan perdagangan bebas dibuka, misalnya Pulau Pinang, untuk pelabur asing. Jadi, berkaitan dengan penyediaan program pembelajaran dan latihan untuk menambahkan bilangan Bumi Putra yang terlatih berpendidikan tinggi sebagai usaha penyusunan semula masyarakat. Jadi kalau kita melihat pada sistem pendidikan pada masa itu wujudnya KDSR dan seterusnya disambung KDSM selepas itu. Ini adalah semua rentetan daripada rancangan keempat dan keempat pada dasar ekonomi. Di akhir pelaksanaan dasar ekonomi baru yang termaktub dalam rancangan Malaysia kelima pada tahun pelaksanaan rancangan Malaysia kelima 1986 hingga 90, kerajaan berinisiatif terus menggalakkan pertumbuhan sektor pertanian dan industri luar bandar menerusi perkara syarat penggunaan tanah, penanaman padi secara dan sebagainya. Jadi lebih dalam skala yang lebih besar pertanian tersebut. Jadi pada masa itu bidang penyelidikan dan pembangunan R&D turut dibangunkan untuk meningkatkan produktiviti, keupayaan dan pengguna tenaga tempatan, latihan kemahiran dalam bidang pengurusan, keusahawanan, pembinaan, perhotelan dan perkapitalan. Aktiviti perindustrian di kawasan berpotensi digalakkan bagi tujuan pembangunan wilayah bandar dan sektor pelancongan turut diberi perhatian pada masa itu. Okey, kita pula perlu melihat di akhir iaitu reformasi diperlukan dalam pelaksanaan DEB. Reformasi ini bermaksud dia adalah tindakan yang segera dan perubahan yang perlu dilakukan, iaitu terbahagi kepada dua, iaitu reformasi intrasektor dan satu lagi reformasi antara sektor. Apakah yang dimaksudkan dengan intrasektor? Iaitu reformasi intrasektor adalah reformasi yang berhubung dengan peningkatan pendapatan orang Melayu dalam setiap sektor utama, terutamanya sektor luar bandar, terisi perkhidmatan pengembangan yang lebih baik, membantu penanaman pelbagai, bantuan pemprosesan dan pemasaran, termasuk dasar harga dan perlindungan kepada industri dalam negeri. Kalau kita melihat ini, contohnya macam pharma, wujudnya pharma, madi dan sebagainya yang membantu ini tadi supaya membuat dalam skala yang lebih besar, pasaran lebih besar. Pembangunan tanah ladang dengan kadar pertambahan yang tinggi mewujudkan guna tenaga yang bermanfaat, pemilikan tanah yang lebih luas dan penggunaan teknologi moden bagi peningkatan hasil. Usaha peningkatan pekerja Melayu berkadaran ke jawatan eksekutif tinggi memerlukan suatu siri langkah melibatkan pendidikan, latihan dan lain-lain oleh sektor kerajaan dan swasta. Jadi kalau kita melihat peranan kerajaan di dalam meningkatkan meningkatkan guna tenaga ini dengan memberi latihan yang pelbagai, sampai menanggung seperti GPA ataupun yayasan yang menanggung pelajaran Bumi Putra hingga ke luar negara untuk mendapatkan kemahiran yang tinggi. Dan untuk mengelakkan diskriminasi dalam industri dan pertumbuhan perniagaan, telah difikirkan perlu majukan terutama industri
taraf perintis pengambil pekerja Melayu bagi semua peringkat. Jadi pada masa ini dikenakan kuota bahawa industri-industri perintis perlu mengambil orang Melayu sebagai pekerja di dalam sektor mereka, di dalam syarikat mereka. Jadi yang kedua, yang seterusnya adalah reformasi antara sektor. Ini dikaitkan dengan perubahan pola guna tenaga. Bagi menstrukturkan semula guna tenaga, ada 4 strategi utama yang disyorkan, iaitu pihak kerajaan memberikan maklumat perkhidmatan kebajikan pada pekerja luar bandar ke bandar. Yang kedua, strategi pemaksaan. Dengan firma mengambil kadaran pekerja mengikut kelompok kaum tertentu. Setiap firma ataupun syarikat perlu mengambil pekerja mengikut kota-kota yang telah ditetapkan berdasarkan kaum itu tadi. Yang ketiga, pelaksanaan program pendidikan dan latihan skala besar yang diarahkan terhadap kegunaan keperluan guna tenaga pada masa depan dalam industri, dalam institusi pendidikan, sektor kerajaan serta sektor penyertaan aktif dan langsung pihak kerajaan dalam sektor swasta bagi mengadakan peluang lebih luas untuk latihan dan guna tenaga pada orang Melayu. Dan kita melihat dalam usaha membasmi kemiskinan, menerusi peningkatan sumber ekonomi orang Melayu, langkah penyediaan peruntukan yang diberikan oleh pelbagai perkhidmatan negara turut diambil kira walaupun tidak meningkatkan pendapatan isi rumah. Namun penting, terutama pendidikan sebagai pelaburan modal insan. Bidang pendidikan menerima bantuan dan sokongan yang kuat selaras dengan per kapita pendapatan benar Malaysia. Peruntukan mencukupi disediakan untuk pendidikan prasekolah. Jumlah keperluan guru mencukupi dengan pertambahan pelajar. Penyediaan fasiliti mencukupi dan skim pinjaman buku teks yang dilaksanakan sejak tahun 1980-an lagi. Jadi ada pinjaman skim buku teks pada masa itu dan disediakan buku-buku teks. Itu yang memberi impak kepada sekolah kita, kepada pendidikan daripada dasar ekonomi ini tadi. Selain pada masa itu dikemaskan tadika kemas dan tadika perpaduan. Dalam bidang kesihatan telah dilaksanakan program amalan makanan dan pemakanan pada tahun 1988 dan penambahan kadar dokter dengan nisbah 1 seorang dokter ada 2,857 orang pesakit yang dijangka pada tahun 1980. Bermaksud seorang dokter dia mengendalikan 2,857 orang pada tahun 1980. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penentuan mempercepatkan pembangunan dan pembaikan terhadap daya tawaran. Inilah strategi yang diimplementasikan di dalam pelaksanaan DEB selama 20 tahun secara berfasa menerusi rancangan Malaysia hingga akhir tahun 1990. Apakah implikasi? Kalau kita nak lihat implikasi dasar ekonomi baru dan legasinya pada Malaysia kini. Bermaksud apa legasi dia sehingga hari inilah daripada dasar ekonomi baru itu. Iaitu DEB yang dilaksanakan sejak tahun 1970 telah berakhir pada rancangan Malaysia kelima pada tahun 1990. Sepintas lalu kita menilai beberapa implikasi DEB yang signifikan terhadap pembangunan di negara ini sejak 20 tahun yang lalu. DEB telah memberi impak yang besar terhadap perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan perkembangan sosial yang khususnya menjadi khazanah dan asas kepada dasar-dasar dan perancangan Malaysia selepas tahun 1990, iaitu sehingga ke hari ini. Dalam pelaksanaan DEB, beberapa jabatan dan agensi kerajaan telah diwujudkan sebagai agensi pelaksana dan jabatan perancang serta pemantau program agar matlamat DEB tercapai sepenuhnya. Antaranya adalah Jabatan Perpaduan Negara, Majlis Perpaduan Negara, Kementerian Perpaduan Negara, Pharma, Risda, Lembaga Pertubuhan Peladang, Maldi, Maju Ikan, Maju Ternak dan sebagainya. Dan menerusi perundangan, kita lihat wujudnya Akta Hasutan, Pasal 152 dan Pasal 153 telah dikuatkuasakan
bagi menyokong usaha kerajaan dalam proses pelaksanaan DEB. Ciri dasar dan strategi baru yang diinovatif turut dilaksanakan seperti contohnya dasar pandang ke timur, dasar pensyarikatan Malaysia, dasar penswastaan, pelan induk industri, dasar pertanian negara dan lain-lain sebagai pemangkin program DEB ini tadi. Kalau kita melihat pula dari sudut ekonomi, signifikasi DEB begitu sinonim. Kalau kita menyebut pasal DEB, kita akan mengaitkannya dengan wilayah Pilda yang telah membawa perubahan hidup pesawah, petani dan nelayan dan melibatkan perubahan aspek sosio-ekonomi, keadaan dan corak pekerjaan yang diceburi dengan pembukaan 275 buah rancangan penempatan dan 287 koperasi. Selain itu adalah seperti Ketengah, Kesedar, Dara, Kejora, Pilkra, yang membuka 163 buah rancangan tanah, dan IADP yang dibuka pada tahun 1982 dengan 11 kawasan yang melibatkan 446,000 keluarga, dan 1992 yang dibuka 18 buah projek baru sebagai tambahan pada tahun 1992. Manakala di Sabah, dilaksanakan IADP, Sabah dan Sarawak pula melaksanakan Sakra dan SLDB. Jadi bandar-bandar baru turut dimajukan seperti Johor Bahru, Kelang, Shah Alam, Seremban, Kuantan dan Kota Baru. Bank dan agensi pemodalan dan penyediaan kredit bantuan disediakan seperti Bank Bumiputera, Bank Pertanian, Pemodalan Nasional Berhad, Amanah Saham Bumiputera, Amanah Saham Nasional, Tabung Haji, penglibatan negara dalam industri berat dan cari gali gas dengan perubahan ICOM, Proton dan Petronas. Penswastaan bagi meningkatkan kecekapan aset kerajaan seperti Telekom, Pos Laju dan Syarikat Televisyen Malaysia Berhad. AMK 4, kerajaan telah melancarkan dasar pembangunan kampung dan luar bandar. Dari segi implikasi sosial, kita melihat daripada pelaksanaan DEB adalah amat ketara dalam bidang pendidikan seperti penubuhan MARA, Institusi Teknologi MARA, ITM yang kini dikenali sebagai UITM, Pusat Matrikulasi, penubuhan tadika, pepaduan dan tabika kemas seluruh Malaysia. Kemas telah berjaya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar dari aspek sosial, politik, pendidikan dan kebajikan komuniti. Program tajaan akademik pula telah dilaksanakan pelbagai peringkat tajaan JPA, Yayasan Pendidikan, Petronas atau swasta ke universiti luar negara. Selain itu, terbentuknya ideologi kebangsaan yang menjadi warisan Malaysia, iaitu rukun negara dan teras penting dalam pembentukan DEB. Sampai hari ini, kita masih lagi melihat rukun negara ini dilaungkan oleh pelajar kita di sekolah. Itu adalah legasi daripada DEB ini tadi. Seterusnya kita melihat penilaian pencapaian matlamat DEB. Sejauh manakah kejayaan DEB ini? Pada akhir dia 1990, selepas 20 tahun, sejauh manakah kejayaan DEB ini mencapai matlamatnya? Menurut Dr. Mahani Zainal Abidin, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa pada tahun 1990-an, beliau telah menyatakan DEB telah membuahkan kejayaan, namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. Ini menarik untuk kita lihat. Ini adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Dr. Mahani Zainal Abidin ini di dalam jurnal beliau selepas membuat kajian. Wujud di kalangan Bumiputera sindrom kebergantungan kepada kerajaan. Ada yang berniaga secara Alibaba atau atas angin. Ini membawa kepada ketirisan perbelanjaan kerajaan dan penggunaan dana yang tidak efisien.
Kemudian di IB, Dr. Mahani pula menambah, di IB mempunyai nilai dan sasaran murni, namun implementasinya menimbulkan ketidakpuasan hati sesetengah pihak yang dianggap bukan berdasarkan keupayaan. Dengan kata mudah adalah berdasarkan kabel. Peringkat awal di IB sasarannya berjaya pada peringkat awal. Tetapi untuk jangka masa panjang, pencapaian itu suka dikekalkan dan ditingkatkan kerana tidak berasaskan daya saing. Contohnya, pegangan ekuiti korporat belum mencapai sasaran 30% kerana pegangan yang ada dijual untuk keuntungan jangka masa pendek. Jadi sudah ada harta modal, sudah ada saham dijual kepada orang lain. Sepatutnya disimpan oleh golongan Bumiputra tetapi dijual saham tersebut untuk mendapatkan impak keuntungan yang berganda. Okay. Dan kajian Muhammad Astro Apindi, Dr. Ishak Saad dan Hairi Arifin 1985 yang berdasarkan ringkasan kepada rancangan Malaysia keempat sehingga tahun 1990 telah merumuskan kadar kemiskinan mengalami pengurangan daripada 49.3% pada tahun 1920 kepada 29.3% pada tahun 1980. Anggaran jumlah isi rumah miskin mengalami penurunan daripada 791.800 orang pada tahun 1970 kepada 666.100 orang pada tahun 1980. Purata hasil kebun kecil getah sebanyak 1,000 kilo per hektar dalam tahun 1980 berbanding dengan 730 kilo hektar per hektar tahun 1970. Jadi ada peningkatan lah dari segi pekebun kecil yang menghasilkan getah. Bermaksud ada teknologi yang baru dan guna tenaga yang efektif. Penanaman padi bertambah dengan hasil purata 1,055 gantang per hektar pada tahun 1970 dan dia telah meningkat kepada 1,260 gantang per hektar dalam tahun 1980. Kadar pengangguran di kawasan luar bandar menjadi 6.1% pada tahun 1980 berbanding 10 tahun sebelumnya iaitu tahun 1970 sebanyak 6.9%. Jadi telah berlaku pengurangan pengangguran kepada 0.8%. Sebanyak 0.8%. Seterusnya, purata pendapatan isi rumah dalam kumpulan 40% terendah dalam agihan pendapatan bertambah menjadi 186.19 sen pada tahun 1979 berbanding 75.90 sen pada tahun 1970. Jadi ada peningkatan yang banyak di sini untuk isi rumah purata pendapatan. Agihan pendapatan mengikut pendapatan purata kaum. Melayu meningkat daripada 65.2% pada tahun 1970 kepada 67.3% pada tahun 1979. Ada 2% lebih yang meningkat. Berbanding dengan orang Cina yang mencapai 149% pada tahun 1470 dan India mencapai 115% 1970 yang menurun pada tahun 1909 pada 144% Cina dan 102% India. Okey. Guna tenaga Bumiputra bertambah daripada 32.1% 1970 kepada 39.8% pada tahun 1980. Sektor kedua. Dan sektor ketiga mengalami pertambahan daripada 42.6% pada tahun 1970 kepada 42% pada tahun 1980. Jadi guna tenaga mengikut jenis pekerjaan menunjukkan Bumiputra menguasai 50% dalam bidang ikhtisas dan teknikal pada tahun 1980 berbanding 47% pada tahun 1970. Namun Bumiputra masih golongan terkecil dalam kalangan pekerja ikhtisas berpendapatan tinggi. Jumlah modal saham syarikat Malaysia Bumiputra meningkat
daripada 4.3% pada 12.4% pada tahun 1980 dengan pemilikan agensi amanah Bumiputera dan Bumiputera Perseorangan menunjukkan kadar pertumbuhan tertinggi sebanyak 31.4% tahun. Dengan matlamat memiliki 30% Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian, terdapat penanda aras menerusi latihan di universiti dan ITM dengan peningkatan bilangan pelajar seramai 7,392 orang tahun 1971 kepada 25,000. Peningkatan yang banyak kalau kita lihat 25,444 orang tahun 1980 dengan program latihan oleh MARA, Pusat Daya Pengeluaran Negara dan Pelnas pada tahun 1980 yang melibatkan 22,000 orang, 173 orang. Berbanding 2,239 orang pada tahun 1973. Dan kita melihat kepada pendapat pakar ekonomi. Yang pertama yang biasa kita lihat di TV iaitu Madeleine Belma, Dr. Samsul Amri Baharudin, Faridah Syahdan dan Muhammad Najib Sekemi yang memberi pandangan mereka memberikan penilaian dari sudut agihan kekayaan etnik. Matlamat kedua di IB iaitu tentang penstrukturan semula masyarakat. Daripada kajian secara empirikal, mereka telah mengadakan kajian secara empirikal untuk dan apa hasilnya iaitu wujud pengaruh yang signifikan terhadap tindakan afirmatif kepada agihan kekayaan antara etnik di Malaysia terutama China dan India dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka masa panjang. Walaupun 30% ikuti pemilikan saham pada Bumiputera tetapi tidak memberi keimpak pada perangan pesat perniagaan China. Jadi didapati tindakan afirmatif ni adalah bermaksud iaitu tindakan membantu sesuatu golongan supaya dia lebih baik. Itu maksud tindakan afirmatif lah. Jadi di sini kerajaan telah menjalankan pelaksanaan ini iaitu tindakan afirmatif dengan memberi agihan kekayaan pada etnik di Malaysia terutama kepada China dan India ini dalam jangka masa pendek. Dia memberi kesan kepada orang China dan India di IB ini pada peringkat jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang, dia tidak memberi kesan. Walaupun 30% ikuti pemilikan saham kepada Bumiputera. Okay. Penerusan dan daya saing perniagaan. Etnik Cina wujudkan jalinan kerjasama Cina dengan elit politik Melayu yang melahirkan golongan Alibaba. Jadi orang Cina ni tadi dia bekerjasama dengan elit politik Melayu dan wujudlah apa situasi yang dinamakan sebagai golongan Alibaba ni tadi. Walaupun peniaga Cina agak tergugat pada awal pelaksanaan DEB, tetapi mereka boleh mengadaptasi situasi itu dengan mengadakan hubungan dengan elit politik Melayu ini dan menjalankan perniagaan secara Alibaba. Bagi etnik Bumiputera, pengaruh afirmatif tidak begitu signifikan dalam peningkatan pemilikan ekuiti kerana sindrom kebergantungan kepada kerajaan dan perniagaan Alibaba yang merupakan contoh ketirisan perbelanjaan kerajaan dan penggunaan dana secara tidak efisien. Bermaksud di sini bagi orang Bumiputera pula tidak ada kesan sebab tindakan afirmatif ni tadi sokongan kerajaan terhadap mereka iaitu mereka sentiasa kebergantungan kepada kerajaan. Minta bantuan daripada kerajaan, minta projek dengan kerajaan, kemudian jual perniagaan itu secara Alibaba. Jadi mereka pun tidak mendapat sebarang kesan daripada pengaruh afirmatif ini tadi. Dibuktikan bahawa agihan kekayaan diagihkan melalui ekonomi yang berkembang bukan pengambilan hak milik etnik lainnya dan bertepatan dengan prinsip asas penstrukturan kesejahteraan sosial ekonomi dan capai matlamat. Banyak orang jangkakan bahawa di IB ini pada peringkat awal orang Melayu akan mengambil hak kaum-kaum lain. Sebenarnya tidak. Dia ibarat satu kek yang diperbesarkan ekonominya dan tidak mengambil sebarang hak orang lain tetapi membuat pembesaran ekonomi itu ke dalam tahap di mana pembahagian itu lebih sama rata.
Yang kelima, keseluruhan dapatan membuktikan kepentingan dan campur tangan kerajaan dalam menangani kegagalan pasaran dalam ekonomi dan penyusunan masyarakat dalam jangka pendek. Negara memerlukan bukan sahaja kadar perumahan ekonomi tinggi, tapi pada masa yang sama perlu memastikan wujudnya keadilan sosial, berkongsi peningkatan pendapatan yang saksama serta peluang pekerjaan meningkat. Dua orang ahli ekonomi iaitu Ishak Syahri menyatakan kesaksamaan pembangunan yang setara tidak dapat dicapai melalui pasaran tanpa campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Ini seiring dengan fungsi kerajaan dalam menentukan dan melaksanakan polisi dan dasar negara, iaitu fungsi peruntukan, agihan dan kestabilan. Jadi menurut ahli akademik ini tadi menyatakan kesaksamaan pembangunan yang setara itu adalah perlu, dengan sokongan kerajaan. Seterusnya, satu lagi pendapat yang menyatakan pembangunan harus bersifat holistik, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Rahman Embong. Saya lupa tak tulis nama beliau tadi. Ini adalah seorang pakar ekonomi iaitu Abdul Rahman Embong yang menyatakan pembangunan harus bersifat holistik dan menyeluruh agar hasil pembangunan dapat dinikmati bersama dengan setara di kalangan masyarakat dan kerajaan berperanan melaksanakan pembangunan agihan yang sama dan adil. Ini adalah orang yang bertanggungjawab di dalam pembentukan DEB, yaitu Tan Sri Jas Polen, yaitu seorang Norway yang berkhidmat di dalam Jabatan Perdana Menteri. Jadi beliau adalah sangat penting dan memainkan peranan di dalam sebagai penasihat kepada kerajaan pada masa itu. Jas Polen, Jack Parkinson dan Rais Saniman telah merumuskan berdasarkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia kelima bahawa sejumlah 105,000 hektar tanah yang dijangka dibangunkan oleh Felda melibatkan 18,500 keluarga. Pendapatan bulanan keluarga secara purata pada tahun 1987 berjumlah $1,100. Pertumbuhan guna tenaga dalam pertanian kurang daripada dijangkakan dan ini merupakan tanda kejayaan. Menjelang tahun 1990, kira-kira 38% daripada seluruh orang Melayu terlibat dalam pertanian. Dan pergerakan tenaga buruh ke dalam sektor ekonomi moden menjadi perlahan pada tahun 1980-an disebabkan kemelesetan ekonomi dunia. Kalau kita ingat 1987 adalah kemelesetan ekonomi dunia dan Malaysia juga mengalami krisis politik pada masa itu selain pada krisis ekonomi. Jumlah pekerjaan yang disediakan dalam sektor ekonomi moden adalah tidak memadai berbanding pertumbuhan penduduk yang mampu bekerja. Maksud dia sektor ekonomi moden, pekerjaan-pekerjaan yang moden bukan pertanian itu tidak cukup peluang pekerjaan itu kepada kadar penduduk yang semakin bertambah. Dapatan dari tinjauan tenaga buruh 1987 menunjukkan 70% penganggur yang berumur kurang 25 tahun. Berjumlah 25,000 orang yang perlukan perhatian dan sebahagiannya adalah siswaza. Jadi 1980-an itu memang banyak pengangguran yang berlaku. Pertumbuhan yang tinggi tidak semestinya diikuti dengan guna tenaga penuh. Pertumbuhan yang tinggi tidak semestinya diikuti dengan guna tenaga yang penuh. Bumi putera dalam sektor perkilangan telah menurun sebanyak 10%. Manakala China telah bertambah banyak pada tahun 1980-an. Banyak peluang wujud bagi membangunkan kebolehan pengurusan kaum bumi putera dalam sejumlah besar perbadanan awam yang ditubuhkan. Walaupun penumbuhan pelbagai perbadanan awam telah dapat menawarkan peluang keusahawanan kepada bumi putera, namun penumbuhan tersebut melibatkan banyak kos. Walaupun banyak agensi seperti Maldi, Pharma dan pelbagai agensi telah diwujudkan bagi membantu bumi putera, tetapi ia melibatkan banyak kos untuk penyusunan semula masyarakat itu tadi berdasarkan ekonomi.
Jadi pada tahun 1988 mencatatkan 19,4% sahaja daripada keseluruhan modal dimiliki Bumiputera berbanding sasaran 30%. Bermaksud pada akhir 1990 sasaran DEB untuk pemilikan ekuiti Bumiputera tidak tercapai. Dia hanya mencatat 19,4. Kurang lagi beberapa belas. Okey, hampir 20% kekurangan daripada sasaran asal. Dan setelah penurunan ekuiti pemilikan di kalangan pelabur asing, selepas orang pelabur asing ni tadi, selepas mereka telah balik, orang Inggeris telah balik, orang Eropah telah balik, manakala telah diambil alih pemilikan ekuiti itu tadi oleh keturunan Cina yang menggantikan tempat orang asing sebagai penggerak ekonomi utama. Tiada bukti pertambahan modal Melayu mengorbankan kepentingan orang Cina dan India. Okay? Tidak ada bukti yang jelas bahawa selepas DEB ada bukti yang menyatakan bahawa orang Melayu telah mengambil hak orang Cina dan India. Tidak ada bukti. Dan ketidakseimbangan dalam struktur guna tenaga dan pemilikan kekayaan yang menyebabkan tidak mengalami proses penyamarataan yang mencukupi. Okay? Dalam rancangan Malaysia kedua, tidak ada matlamat khusus ditetapkan bagi pengurangan kesamarataan pendapat dan kerana tekanan politik pada masa itu daripada MCA, keengganan UPE dan pembenaran serta dalam AMK tiada matlamat kuantitatif secara beransur-ansur tentang perkara ini. Jadi isu tentang struktur guna tenaga berasaskan kaum tidak dinyatakan secara spesifik sejak AMK 2 hinggalah berakhirnya DEB kerana ia jadi isu sensitif bagi MCA dan UPE tidak mahu memberi kerjasama dan pembendaharaan yang menyembunyikan data tersebut secara kuantitatif. Tidak ada yang jelas lah. Pengurangan ketaksamarataan daripada tahap terlalu tinggi pada tahap yang dapat diterima ternyata mengambil masa. Dasar yang dilaksanakan bagi mengurangkan kejadian kemiskinan melalui pembangunan perkhidmatan sosial, pendidikan dan pembaikan keadaan pertanian perlulah dilaksanakan dengan giat. DEB telah mencapai tingkat kejayaan yang agak besar, tapi ini bukan tinjauan yang lengkap tentang prestasi kerajaan dalam melaksanakan dasarnya. Okey, kita melihat kepada yang akhir, iaitu perbahasan DEB. Okey, jadi terlebih dahulu sebelum saya membentangkan tentang perbahasan DEB ini, kita menganggap ini sebagai perkongsian ilmiah, berdasarkan tulisan ilmiah oleh pakar ekonomi dan daripada jurnal. Kita melihat dari sudut sedemikianlah, dan memohon maaf jika ada aspek-aspek yang mungkin akan menyentuh. Jadi yang perbahasan DEB melihat daripada dua aspek. Satu, aspek tujuan dan bentuk DEB. Yang kedua, aspek pelaksanaan dan hasil dasar tersebut dan kesesuaiannya bagi masa depan. DEB dianggap sebagai anti pertumbuhan kerana potensi pertumbuhan penuh tidak dapat dicapai pada tahun 1970-an dan 1980-an kerana mengandungi unsur dan strategi pengagihan semula. Ini mematahkan semangat pihak swasta, kebuntuan, ketidakcekapan ekonomi dan menyebabkan sumber-sumber yang terhad diagihkan dengan cara yang tidak betul bagi memenuhi pelbagai kehendak yang senantiasa bersaing. Yang kedua, terdapat pecahangan pendapat yang ketara di antara aliran UPE fokus pada pembangunan ekonomi dan aliran GPN, iaitu sosial. Ini adalah dua yang khusus di Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan pasal DEB. Tetapi mereka juga bertentangan pendapat di antara unit pengurusan ekonomi dengan Jabatan Pembangunan Negara. Sejak tahun 1969 lagi, yang turut mempengaruhi perkembangan DEB, sifat, ciri dan pelaksanaan DEB. Yang ketiga, sikap masyarakat Cina yang diwakili oleh DAP, MCA dan gerakan adalah jelas menerusi kritikan berterusan dan terbuka oleh DEP. MCA dan gerakan yang menunjukkan persetujuan dalam mesyuarat. MCA dan gerakan dalam mesyuarat bersetuju
tetapi akhirnya tidak kekal. Mereka tidak bertanggungjawab dan terbuka mengkritik dasar-dasar kerajaan yang mereka setujui pada peringkat awalnya. Mula-mula setuju, tetapi bila keluar mesyuarat tidak setuju. Okey, dan mempropagandakan dengan masyarakatnya. Kemudian MIC yang mewakili masyarakat India semakin lantang bersuara agar menguntukkan peluang yang lebih kepada masyarakat India dengan mengutarakan 13 resolusi semasa persidangan agung MIC pada tahun 1986. Ahli akademik dan pakar ekonomi seperti KS Jomo, Mavis Putucheri, Dr. Chandra Muzaffar mengetengahkan idea keadilan, kebebasan dan perpaduan yang turut memberikan pandangan sebagai keprihatinan masyarakat India terhadap DEB. Okey, DEB masyarakat India dia menuntut supaya mendapat kesamarataan seperti masyarakat Bumiputera juga. Dan PAS dan ABIM dan golongan Melayu yang liberal umumnya menyokong DEB secara terbuka walaupun dia tidak sejelas pandangan DAP, NCA dan MIC. Dan pada masa yang sama terdapat pihak orang Melayu yang menyalahkan Tunku Abdul Rahman yang memberi peluang luas kepada bukan Melayu dan menganaktirikan bangsanya sendiri. Mereka tidak menyokong kontrak sosial 1957. Kepimpinan UMNO berusaha melaksanakan DEB walaupun secara praktisnya beberapa penyimpangan daripada objektif asal DEB. Namun semangat DEB tetap teguh. Ahli akademik seperti Profesor Diraja Ungku Aziz, Syed Husin Ali, Kamil Saleh dan lain-lain termasuk pihak Intan, Institut Tabiran Awam Negara turut memberikan buah fikiran dan pandangan menerusi karya terbitan mereka. Banyak buku yang mereka hasilkanlah dan pandangan mereka diutarakan di dalam hasil karya mereka itu tadi. Dr. Muhammad Noor Abdul Ghani, Ketua Pengarah Unit Penyelidikan Sosial Ekonomi JPM, menyuarakan bahawa DEB adalah peluang terakhir orang Melayu untuk merapatkan jurang ekonomi dengan orang bukan Melayu. Kata Dr. Muhammad Noor Abdul Ghani, DEB ini kalau tak ada DEB, selagi itulah orang Melayu tidak dapat berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat yang lain. Kemudian Datuk Malik Marikan, pakar ekonomi, telah mempersoalkan keselamatan dan kesejahteraan negara ini dengan melihat kelemahan pelaksanaan DEB pada tahun 1944 dan peranan PNB, kebimbangan terhadap budaya rasuah berleluasa berbanding sebelum DEB dan mencadangkan dasar pertumbuhan negara selepas 1990. Jadi Datuk Malik Marikan, pakar ekonomi, telah melihat sepanjang pelaksanaan DEB ini berlakunya ketirisan kerana berlakunya rasuah, kabel dan perniagaan Alibaba ni tadi. Jadi ini tidak merangsang kepada perkembangan orang Melayu itu sendiri di dalam ekonomi. Okey, dan dia mencadangkan dasar pertumbuhan negara selepas 1990 diperkemaskan. Dr. Nordin Sopi, iaitu pengarah IS menyatakan bahawa Malaysia berhadapan dengan 10 rukun, antara lain kenyataan betapa rakyat Malaysia ini hidup bersama dan perlunya pendekatan pragmatis tanpa emosi. Beliau menyatakan pendekatan dan amalan berlebih kurang itulah yang berjaya sejak 20 tahun lepas kerana DEB telah berhasil membendung gejala kemiskinan dan ketaksamarataan. Tampaknya Malaysia mengalami peristiwa 1969 sekali lagi. Jadi pendapat Dr. Nordin ini memang dapat kita lihat di antara kaum untuk perpaduan perlunya bersikap berlebih kurang. Okey, tidak terlalu ke hadapan di antara dan menyaingi di antara satu sama lain. Jika terus berlaku sikap untuk saling menyaingi, jadi peristiwa 1969 akan berlaku sekali lagi. Jadi Kongres Cendekiawan Melayu kedua pada Julai 1989 yang dianjurkan oleh 12 pertubuhan Melayu di bawah naungan Menteri Pendidikan pada masa itu, iaitu Encik Anwar Ibrahim. Kongres ini sebagai tempat meluahkan perasaan orang Melayu dan keprihatinan mereka tentang masa depan orang Melayu.
dan pelbagai kertas kerja telah dibentangkan. Dan ini juga mendapat kritikan kerana ada segelintir wartawan telah mengkritik bahawa mereka hanya berbicara tentang masa depan orang Melayu tanpa membuat sebarang tindakan selepas itu, hanya pada kertas kerja sahaja. Kemudian pihak Bank Dunia pada tahun 1928 yang diwakili oleh Jacob Mellman menyatakan realiti politik di Malaysia iaitu politiknya terpisah dengan kekayaan dan ekonomi. Kajian oleh Wakil Bank Dunia pada tahun 1980 dan 1983 menyatakan perbezaan ketara antara pendapatan pekerja Melayu dan Cina dan pemisahan ekonomi yang jelas. Jadi pada akhirnya sebagai kesimpulan, dasar ekonomi baru yang dilaksanakan menerusi Rancangan Malaysia Kedua 1920 hingga Rancangan Malaysia Kelima 1990 secara keseluruhannya adalah suatu dasar dan perancangan ekonomi yang mampan dan terancang bagi mencapai matlamat utama iaitu mengatasi permasalahan kemiskinan rakyat khususnya golongan bumiputera dan meningkatkan seimbangan ekonomi tanpa pengenalan kaum serta pengupayaan golongan bumiputera dalam sektor ekonomi moden. Di akhir matlamat DEB adalah mewujudkan perpaduan kaum seperti yang termaktub dalam rukun negara, namun hasrat murni kerajaan ini bukanlah suatu usaha yang mudah untuk diimplementasikan dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada kaum, agama dan kebudayaan yang berbeza. Dalam jangka masa sepanjang 20 tahun, DEB telah berjaya secara fizikalnya mengurangkan kadar kemiskinan dan mengimbangkan ekonomi serta menggerakkan pelbagai dasar dan perundangan, menubuhkan pelbagai agensi, jabatan dan kementerian sebagai pemangkin usaha DEB serta signifikan dengan pembangunan wilayah baru seperti Filda, Filkra dan lain-lain. Namun, cabaran ekonomi dunia 1980-an, budaya Alibaba dan tentangan segelintir pihak khususnya parti politik dan masyarakat bukan Melayu terhadap DEB telah menghalang pencapaian matlamat dasar ini sepenuhnya hingga berakhirnya DEB pada tahun 1990. Walaupun demikian, semangat DEB masih diteruskan dengan pengubahsuaian dalam pelaksanaan dasar pembangunan selanjutnya iaitu Dasar Pembangunan Nasional 1991 hingga 1910 sehingga 2010 dan Modal Baru Ekonomi. Jadi sekarang ini kita berada di dalam modal baru ekonomi. Jadi semangat DEB itu masih lagi diteruskan. Jadi itu sahaja perkongsian kita. Ini adalah biografi buku-buku yang telah digunakan untuk membuat analisis bagi projek ini. Ini adalah jurnal yang digunakan. Dan ini adalah artikel dan internet yang digunakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi terima kasih kepada semua yang masih berada di sini. Saya tak pasti berapa orang yang berada di sini ataupun banyak yang sudah tidak ada. Hello. Ya, masih banyak lagi Cikgu Stanley. Jadi saya nak bertanya Cikgu Stanley, anda minta pendapat yang lain juga lah. Okey, sebelum itu tahniah juga sendiri sebab dapat membuat sesuatu yang sangat meluas mencukupi pelbagai ruang perkara. Saya nak bertanya, ini lebih kepada pendapat individu Cikgu Stanley untuk jawab ke ataupun rekan lain pun boleh jugalah. Jadi apakah pendorong utama yang meletakkan orang Cina dan pendatang lain lebih dinamik dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya DEB yang tidak ada pada ketepatan atau konteks yang lebih dekat orang Melayu pada masa itu? Mungkin kita boleh respon secara terbuka. Boleh ulang Cikgu? Ya, ada dalam chat. Okey, jadi dalam chat Okey, apakah pendorong atau faktor utama yang meletakkan orang Cina dan pendatang lain lebih dinamik dan dapat memanfaatkan sepenuhnya DEB yang tidak ada pada orang tempatan dalam konteks
yang lebih dekat orang Melayu pada masa itu. Okey, jadi ada rakan yang nak jawab, tidak ada masalah. Boleh berkongsi? Rakan lain? Okey, ataupun saya yang mesti jawablah. Jadi berdasarkan soalan yang diutarakan oleh Cikgu Yong tadi, jadi terima kasih atas sokongan guru besar kerana membuka ruang inilah lebih luas, dan perkongsian ini sebenarnya di antara saya dengan penetia saja, tapi telah dibuka dengan lebih luas. Terima kasih kepada guru besar. Jadi kenapa orang Cina pada masa itu dia dapat survive dengan DEB? Pada peringkat awalnya, orang Cina dan India merasa takut dengan DEB sebab mereka takut dan sakwa sangka bahawa DEB ini akan mengambil hak mereka, iaitu hak-hak ekonomi mereka. Itu yang mereka takut. Tetapi selepas pelaksanaannya dalam tempoh yang awal, pada tempoh awal memang ada sakwa sangka yang mencurigakan, yang mereka takuti. Tetapi kita lihat pada akhir tahun 1990, orang Cina sudah biasa dengan situasi ini, iaitu mereka dapat adapt dengan DEB dan mereka dapat mengesan bahawa DEB ini juga memberi kesan positif kepada perkembangan ekonomi mereka dengan kelemahan yang ada pada golongan Bumiputera itu tadi, iaitu menjalankan ekonomi seperti saya nyatakan, iaitu secara Alibaba. Bukan penyataan saya, tetapi penyataan pakar ekonomi. Jadi masyarakat Bumiputera ini telah melaksanakan secara Alibaba, dan aset dan equity modal saham Bumiputera yang telah diberikan oleh kerajaan telah dijual ataupun disubkonkan kepada golongan orang Cina khususnya dan orang India yang terlibat dalam perniagaan. Jadi dalam jangka masa panjang ia tidak memberi signifikan yang besar kepada orang Cina dan India sebab mereka boleh survive. Dan apakah yang kita lihat faktor utama yang meletakkan orang Cina ini dan orang India ini menjadi fokus kepada DEB inilah kenapa mereka boleh berjaya pada peringkat awal sebelum merdeka itu. Kalau kita dapat lihat tadi, orang Inggeris dia percaya kepada orang Cina sebagai pedagang, sebagai peniaga, dan dia juga percaya orang India itu rajin. Itu adalah berdasarkan suatu teori ekonomi. Okey, penjajah dia datang dengan suatu teori imperialisme datang dengan teori bahawa orang Asia malas, dan dia melabelkan bahawa orang Melayu itu, saya katakan di sini, tapi memang ada teori dia oleh pakar sosiologi, bahawa dia mengatakan orang Melayu itu malas kerana orang Melayu itu hidup di kawasan panas. Teori itu mengatakan orang yang hidup di kawasan sejuk lebih rajin. Itu antara lain. Jadi dia tidak percaya orang Melayu itu sebab pada masa itu 1940-an, 30-an, orang Melayu ni tadi selepas mereka bertani, mereka tanam padi. Jadi mereka ada santai, mereka main wow, mereka bermain gasing dan sebagainya. Manakala orang Cina imigrani yang datang ke Lombong sebagai pelombong ataupun mereka sebagai peniaga, jadi orang Inggeris ini melihat mereka dari pagi hingga ke petang. Mereka bekerja dan melakukan kerja overtime. Itu yang orang Inggeris dilihat tadi. Jadi dari segi labor mentality orang Inggeris itu yang menyebabkan perbezaan ekonomi berasaskan kaum. Jadi dia letakkan orang Melayu ini bawahan. Orang Melayu ni ada dua golongan, satu yang elit, satu golongan bawahan. Jadi golongan bawahan dia suruh tanam padi saja. Golongan elit dia jaga sebab dia ingin menjaga hubungan untuk politik Inggeris ni tadi. Dan orang Cina ni tadi sebagai
partner untuk perniagaan mereka, sebab mereka membawa barang Inggris daripada London untuk dijual di pasaran. Jadi pembeli dia adalah pedagang-pedagang Cina yang kaya dan golongan elit Melayu ni tadi. Dan bagi orang India, dia ada juga yang terlibat dalam perniagaan dan juga dalam peladangan. Jadi itu huraian yang mungkin agak panjang cikgu tentang boleh kami menjawab cikgu. Jadi saya suka kepada penerangan tentang golongan elit dan bukan elit, sebab saya nak bawa kita balik pada sekarang, iaitu dia bawa British dulu, masih menebal lagi, iaitu divide and rule. Okey. Ya betul cikgu. Okey. Betul. Mungkin boleh ditambah dalam poin tu. Ya betul. Okay. Jadi dari sudut politik dia menjalankan divide and rule. Tetapi divide and rule itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Koh Kim tadilah. Ekonomi itu yang penggerak kepada perkara-perkara lain lah. Itu dia cikgu. Okey. Satu lagi Cikgu Stanley, ada nerakan yang ada dalam GM, iaitu yang mungkin kita tidak sempat sentuh tadi ialah bagaimana pendidikan memainkan peranan pada masa itu. Bolehkah kita katakan rata-rata kaum yang mendominasi ekonomi pada masa ini adalah mereka yang lebih awal ada pendidikan yang lebih tinggi, terutama kemahiran atau ilmu perdagangan? Okey, soalan yang baik cikgu. Dia kalau kita melihat sejarah ini, kita harus melihat dia dengan lebih panjang. Budaya orang Cina, kalau kita melihat kepada ketemadunan Cina, Confucius, orang Cina sejak beribu-ribu tahun dahulu telah mengutamakan peperiksaan. Kalau lulus peperiksaan baru dapat kerja di istana ataupun pegawai kerajaan. Itu di negara Cina. Dan bila mereka berpindah ke imigrasi ke tanah Melayu, budaya itu tetap ada dan dibawa sampai ke hari ini. Orang Cina mementingkan pendidikan. Jadi orang yang berpendidikan, dia dapat lebih baguslah dari segi pengurusan kerja dan sebagainya lah. Itu yang pasti. Manakala masyarakat lokal, Bumiputera, mereka tidak terdedah dengan pendidikan pada peringkat awal. Pendidikan mereka lebih bersifat tidak formal. Dan di Sarawak kalau kita lihat, pendidikan yang pertama adalah berlaku iaitu apabila James Brooke datang ke Sarawak. Dan di Semenanjung dia kalau kita melihat yang pertama adalah Sekolah Melayu Gulugul di Pulau Pinang. Sekolah Melayu Gulugul itu adalah dibentuk oleh Inggris. Jadi Inggris tadi mewujudkan sekolah ini dengan tujuan bagi orang Melayu dia pandai setakat darjah berapa pandai tulis dan kira untuk menjadi kerani. Itu saja jawatan orang Melayu yang tinggi. Dan manakala bagi elit Melayu, mereka akan dihantar ke MCKK, Malay College Sekolah Kangsar, akan dihantar ke Malay College Sekolah Kangsar dan seterusnya menyambung pelajaran ke luar negara. Itu bagi elit Melayu. Jadi bagi orang Inggris, orang Melayu dan Bumiputera ini tak penting pandai bagi dia. Orang Cina ini dia lebih kepada dia sendiri yang uruskan persekolahan itu tadi. Berasaskan pada peringkat awal berasaskan sekolah pembelajaran di negara Cina yang mereka bawa sini. Sehinggalah 1963 iaitu apabila selepas Fen Wu mengkaji semula tentang sekolah Cina dan seterusnya yang kita lihat Tun Razak telah mengkaji semula sehingganya wujud dasar pendidikan Malaysia. Jadi kalau kita lihat di situ memang orang Cina ini mementingkan, sorry to say lah kepada masyarakat lain, sorry to say, tapi ini kenyataan yang kita perlu terima bahawa orang Cina mementingkan akademik dari zaman dahulu sampailah ke hari ini. Oleh sebab itu kalau kita lihat organisasi pendidikan Cina yang itu organisasi guru-guru Cina di Semenanjung adalah sangat kuat dan mereka mempunyai hak bersuara terhadap kerajaan NGO itu tadi. Kalau kita lihatlah
berbanding dengan masyarakat lokal memang kita agak ketinggalan ke belakang, tetapi itulah yang kita lihat di IB ini tadi telah mengangkat kembali masyarakat golongan Bumi Putra ini tadi, khususnya orang Melayu, dengan memberi pendidikan, itu yang skim pinjaman buku teks, KBSR, kemudian wujudnya yayasan pendidikan, wujudnya tabung pendidikan ke pengajian tinggi, semua itu diwujudkan untuk membantu orang Melayu ini supaya mereka angkat dan berdiri sama tinggi dengan golongan bukan Melayu itu tadi. Okey, itulah penjelasannya, Cikgu. Okey, hello, Cikgu. Hello. Thank you, Hello. Cikgu Stan. Ya. Memang mendalami kandungan subjek konten. Ya, terima kasih, Cikgu. Jadi kalau tidak ada lagi, kalau tak ada, kita tutup di sini. Saya pun minta maaf sebab saya rasa 2 jam kita sudah di sini dengan satu yang khusus lah pasal di IB. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Jadi diharap semua buka kamera untuk kita ambil gambar supaya Cikgu Q dapat ambil gambar kita bersama nanti sebagai dokumentasi kita. Oke. Boleh buka kamera semua. Oke. Cikgu Q, ada gambar saya Cikgu Q. Terima kasih Cikgu Dayang. Sama. Terbaik. Oke. Share slide. Thank you. Boleh. Oh, Oke, terima kasih Madam Wong. Thank you yang lain tu. Oke. Sudah Cikgu Q? cepat-cepat semua orang buka kamera. Buka. Cikgu Norella buka Gambar. kamera. Cikgu Norella. Madam Wong, Jangan malu. Jangan malu. kamera. Belum mandi. Oh, bau madam. Siapa kata saya belum mandi? You ah. Tidaklah. Saya kata buka kamera. Saya mau tengok. Lama tak tengok. Oh, ada orang baru.